Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Selamat berjumpa lagi rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari di luar sana. Sekali lagi kita bersama dalam slot FB Live ini dan seperti yang kita semua maklum, ya, kita sama-sama ingatkan diri kita. Sekarang ini kita telah pun masuk hari yang pertama, ya, apa nama tu, PKPB, ya, untuk negeri-negeri di Semenanjung Malaysia dan melibatkan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Kedah, Perak, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu. Jadi sama-sama kita dapat sikit sebanyak mengubah suai rutin harian kita, ya, daripada 9 November hari ini hingga ke 6 Disember akan datang, selama 4 minggu. Dan saya percaya banyak ataupun kita telah pun sedikit sebanyak membiasakan dan dapat membiasakan diri dengan peringkat yang pertama dahulu. Walaupun kali ini bukan apa nama yang melibatkan rentas negeri, tetapi saya fikir pada hakikatnya pergerakan dan aktiviti kita terbatas dan saya rasa semua sudah dapat bahan-bahan yang ditularkan tentang SOP, PKPB dan juga hal-hal yang tak boleh dilakukan. Dan kita masih lagi kita sebelum kita masuk secara serius beberapa isu yang kita nak bincang pada malam ini yang saya tularkan, iaitu Belanjawan 2021, dan kita akan menyinggung sedikit tentang pilihan raya presiden di Amerika Syarikat dan hal-hal lain yang berkaitan. Seperti yang kita maklum, hari ini hari yang ke-5, tak silap saya, pilihan raya presiden masih lagi belum dapat keputusan yang rasmi dan muktamad, ya, dan ini satu perkara yang menarik. Dan mengikut website BBC yang saya ikut, walaupun Joe Biden, atau ada yang sebut Biden di sini, ya, telah pun melepasi keperluan minimum 270 Electoral College dan telah pun mengisytiharkan diri dia menang, walaupun Donald Trump, sitting presiden, belum membuat panggilan untuk mengakui kemenangan beliau itu. Tetapi nampaknya agak sukarlah bagi Donald Trump kerana Joe Biden telah pun melepasi sempadan ataupun keperluan minimum 270, dan ini menarik oleh kerana ramai juga kawan-kawan yang bertanya. Jadi di sana Electoral College itu satu macam kursi lah di parlimen kita yang perlu dimenangi oleh seseorang calon presiden, ya. Dan walaupun ada yang mengatakan tidak adil dan sebagainya, tapi inilah sistem yang telah mereka pakai sejak awal lagi. Bagi saya apa yang penting, apa yang perlu kita nak cakapkan ataupun kita nak bincang ataupun kita nak singgung tentang pilihan presiden adalah bukanlah soal apa Biden nak buat dan sebagainya, kan terlalu awal. Dan saya rasa kalau melihat pada pengalaman ataupun apa yang berlaku sebelum ini, presiden ini tak banyak memberikan impak kepada dunia luar, ya, walaupun calon Demokrat yang menang, tetapi kepentingan Amerika tetap akan dominan dalam hubungan luar yang melibatkan Amerika dan dunia luar, ya. Walaupun mungkin daripada segi soundbite, daripada segi retorik mungkin tidak sama, tetapi harus kita fikirkan bahawa Amerika adalah sebuah negara yang besar dan mau tidak mau kita terpaksa ataupun kita perlu menelah dan juga menganalisis apa yang berlaku. Cuma seperti yang saya katakan tadi, pengalaman ataupun pengendalian pilihan raya semasa COVID-19 ini satu perkara yang saya fikir penting dan harus dipelajari, dan saya yakin pihak SPR kita akan melihat dan telah pun memerhatikan apa yang berlaku di sana.
sudah pastilah negara itu negara yang besar. Sebab itu saya katakan tadi, walaupun sudah masuk hari yang kelima, masih ada lagi 4 negeri daripada 50 di Amerika Syarikat yang masih belum diisytiharkan. Jadi setakat ini masih keputusan yang melibatkan ataupun yang datang daripada 46 daripada keseluruhan 50 negeri di Amerika Syarikat. Tetapi apapun, seperti yang saya katakan tadi, apa yang berlaku ini satu perkara yang saya fikir menarik dan penting daripada segi pendidikan politik kita untuk memahami apa yang berlaku, dan sudah pastilah ada perkara yang kita boleh belajar bagi kebaikan negara kita. Hari ini saya mengikuti perbincangan ataupun perbahasan di Parlimen hari yang pertama selepas dibentangkan Jumaat lalu, dan saya kira pembentangan ataupun perbahasan yang dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dari Podikson cukup menarik, dan saya mengakui ini kali pertama saya mengikuti daripada awal hingga akhir perbahasan belanjawan, dan banyak isu-isu yang penting yang saya kira dapat kita kongsikan. Apapun saya rasa kita perlu juga menyebut ataupun memberikan komen kepada beberapa isu yang melibatkan speaker itu sendiri. Dan saya lihat kawalan ataupun cara speaker yang ada ini, Datuk Azhar ataupun Ad Harun, nampak agak masih lagi sedikit kaku dan longgar. Dan saya sempat melihat sebentar tadi bagaimana timbalan beliau, Datuk Seri Azalina daripada Pengerang. Saya rasa lebih tegas. Mungkin kita boleh kata lebih jantan pada dia lah, dengan cara yang positif. Sebab saya perhatikan antara perkara yang barangkali kita boleh komen ialah soal beberapa amalan Parlimen. Seperti umpamanya kita tidak merujuk pada seseorang yang berhormat ataupun ahli Parlimen dengan nama. Kita sebut tempat ataupun kawasan yang diwakili. Jadi kita tak sebut Datuk Seri Anwar, tetapi kita sebut Podikson, Pengerang, Muar, apa lagi, Pandan, Langkawi. Kita tak sebut Tun Dr. Mahathir. Jadi nampak di situ speaker agak kekok sedikit, dan saya rasa kepada mereka yang dah veteran ataupun biasa dalam Dewan, baik di Parlimen ataupun di Dewan Negeri, ini agak satu yang sedikit canggung lah. Dan saya fikir satu perkara yang barangkali sedikit sebanyak boleh memberikan kesan, oleh kerana kalau ketegasan dan autoriti speaker itu tidak nampak, dia boleh mengakibatkan berlaku kekecohan dan sebagainya. Berbalik kepada apa yang saya katakan penting daripada segi pengendalian, nampak bahawa perbelanjawan kita itu nampak agak menjadi satu perkara yang menjadi sorong tarik di antara kerajaan dan pembangkang. Dan dalam wawancara yang dibuat oleh Perdana Menteri selepas pembentangan belanjawan itu, beliau mengatakan bahawa pembangkang akan dibawa bersama, tetapi tak lama, belum sampai 24 jam perkara itu disebut, telah pun disanggah oleh salah seorang pemimpin UMNO. Jadi ini satu perkara yang bagi saya menunjukkan kelemahan kerajaan, dan ini ada kesan kepada apa yang dibuat oleh kerajaan sendiri, dan ini kelihatan jelas daripada pembentangan belanjawan yang nampaknya ada kesan, dan daripada apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Anwar tadi, pihak pembangkang akan hanya menyokong perkara yang baik dan sesuai dengan langkah-langkah untuk menangani pandemik COVID-19 ini. Jadi ini yang saya fikir penting, dan Langkawi sendiri, Tun Dr. Mahathir sendiri telah menyebutkan bahawa dia tidak, dan pejuang dia tidak harus digunakan, atau belanjawan tidak harus digunakan untuk atau dijadikan sebagai suatu cek kosong
Jadi sebagai sebuah sistem ataupun sebuah negara yang telah lama merdeka, ya, kita tidak seharusnya masih lagi menyeret atau membawa istana dalam soal-soal ini, ya. Jadi apa yang dititahkan oleh Yang Tuan Agong ialah soal mengurangkan politicking dan mengutamakan langkah-langkah menangani COVID-19. Tetapi apa yang berlaku sebagai contohnya dalam kandungan belanjawan itu sendiri, kita lihatkan ada hal-hal yang mengejutkan dan tak ada kena-mengena dengan langkah-langkah menangani COVID itu sendiri, seperti peruntukan lebih 80 juta yang diberikan kepada JASA yang merupakan suatu agensi penerangan kerajaan yang telah pun ditutup oleh Pakatan Harapan apabila mereka menang pada Mei 2018 yang lalu, ya. Dan satu lagi perkara yang barangkali agak mengejutkan ialah soal pemberian ataupun peruntukan one off kepada apa yang dipanggil sebagai satu NGO di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, di bawah Puan Hajah Zuraida Kamarudin, ya, penggerak. Saya tak tahu apa ini, bukan saya tak pasti berdaftar atau tidak, tetapi memang dikaitkan dengan salah satu kumpulan yang terlibat aktif ataupun menjadi tulang belakang kepada Sheraton Move itu sendiri. Jadi kelihatannya apa yang dititahkan oleh Yang Tuan Agong itu tidak berlaku. Jadi belanjawan itu seolah menjadi satu tempat di mana pentadbiran Muhyiddin Yassin ini memberikan ataupun give in kepada tekanan pihak-pihak tertentu, ya. Dan apa yang saya rasa mengejutkan juga ialah kenyataan daripada bekas orang penting ataupun pengarah JASA itu sendiri, Dr. Fuad Jarkasi, yang mempersoalkan peruntukan dana yang sebegitu besar. Kalau tak silap saya disebut sebagai 30 juta sebelum itu, ya, dan sekarang jadi 80. Jadi ini satu perkara yang menimbulkan persoalan, ya, dan ini yang dikatakan oleh Ketua Pembangkang tadi, Datuk Seri Anwar tadi, bahawa ini dicadangkan supaya ditolak. Begitu juga dengan one off dana tadi yang diperuntukkan untuk penggerak masyarakat tadi, yang memang kita tahu bergerak sebelum ini pun, sebelum jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan, yang mulanya bergerak di dalam Parti Keadilan Rakyat itu sendiri, ya. Jadi ini adalah perkara yang saya fikir janggal dan tidak seharusnya berlaku, seolah-olah menggunakan titah ataupun anjuran daripada istana untuk kepentingan politik, dan ini boleh dikatakan sebagai suatu politicking yang keterlaluan, ya. Jadi untuk mengajak pembangkang bersama dan sebagainya adalah satu perkara yang barangkali tidak wajar lah. Jadi kalau kerajaan sendiri tidak menunjukkan jiwa besar dalam rangka untuk menangani masalah yang kritikal ini, bagaimana mereka boleh mengharapkan pihak pembangkang, ya. Dan saya tertarik juga dengan apa yang disebut oleh Ketua Pembangkang tadi, yang menegur Presiden Senat Dewan Negara, itu Tan Sri Dr. Ais Yatim, yang mempersoalkan ataupun membincangkan soal keengganan istana Yang Tuan Agong untuk melaksanakan nasihat kerajaan yang mengesyorkan darurat isytihar, kan. Bagi saya perkara ini telah pun kita bincangkan, tetapi untuk faedah barangkali yang baru kali pertama mengikuti wacana ini, ada dua pandangan berhubung dengan soal peristiaran darurat, dan nampaknya Presiden Senat
mengambil pendekatan yang literal, yang memaksa Yang Bertuan Agong untuk akur dengan nasihat kerajaan sebagaimana yang mereka dakwa diwajibkan oleh perkara 41 pasal 1 Perlembagaan Persekutuan. Jadi memang ada peguam yang berpandangan begini dengan menyebut otoriti dan kes-kes yang tertentu, tetapi kita harus ingat bahawa akhirnya rakyat di luar sana perlu diambil kira dan kita harus melupakan kenyataan ini. Jadi seharusnya dalam undang-undang pun pendekatan ini harus dibanding ataupun dilihat semula dan bukan sesuatu yang seolah-olahnya tidak boleh dirubah dan sebagainya. Dan kalau kita melihat perlembagaan itu sendiri pun Yang di-Bertuan Agong mempunyai ataupun diberikan ruang untuk selain daripada perkara-perkara yang disebutkan dalam perkara 40 itu sendiri untuk diberi ruang untuk terutamanya untuk memainkan peranan check and balance, ya. Jadi bukanlah sesuatu yang pelik sangat keputusan ataupun terutama raja dia sendiri yang memberikan backing yang jelas kepada Yang Bertuan Agong untuk menolak saranan kerajaan itu. Jadi bukan perkara yang terlalu ganjil, dan sebenarnya pun kalau kita melihat undang-undang ataupun case law yang ada pun ada ruang di sana yang boleh kita ambil bagi memberikan hujah mengapa ataupun bagaimana Yang di-Bertuan Agong boleh tidak bersetuju atau menolak nasihat kerajaan dalam soal darurat itu. Dan kita telah pun melalui fasa ini pada peringkat yang pertama dan kedua, dan tidak ada keperluan. Walaupun di seluruh dunia memang ada beberapa negara yang mengisytiharkan darurat, seperti yang hari ini nampak di Amerika Syarikat. Governor Utah, tak silap saya, dia mengisytiharkan darurat, tetapi harus dilihat bahawa di sana itu lain peruntukannya itu, ya? Dan negeri-negeri berikan wewenang ataupun otoriti untuk mengisytihar darurat. Jadi tidak harus kita menggunakan ataupun menyebut kes-kes di luar negara yang berlainan dengan sistem kita, yang berlainan impak dan juga implikasinya kepada sistem itu untuk diterapkan atau dipakai oleh negara kita. Jadi ini saya fikir satu perkara yang sepatutnya diambil kira oleh mereka yang masih lagi menghujah bahawa Yang Bertuan Agong tidak harus ataupun tidak boleh menolak nasihat kerajaan. Jadi nampak jelas pada kita bahawa apabila kerajaan itu kerajaan yang tidak stabil, maka macam-macam boleh berlaku. Dan di sini sepatutnya lah saya ingin juga nak menyebutkan betapa seharusnya Speaker Dewan Rakyat ataupun yang dipertua Dewan Rakyat tidak harus meletakkan peraturan mesyuarat ataupun perintah tetap itu mengatasi perlembagaan. Sebab apa yang berlaku sekarang ini, apabila beliau menolak usul ataupun pembentangan usul undi tidak percaya di Parlimen, itu sebenarnya suatu tindakan yang pada hakikatnya meletakkan perlembagaan di bawah kepada perintah tetap. Jadi satu perkara yang saya fikir harus disedari oleh Speaker Dewan Rakyat, dan sebab itulah selain daripada soal cara pengendalian yang saya sebutkan pada awal tadi, nampaknya imej dan otoriti Ad Harun yang dahulu sudah tidak ada lagi. Jadi kita nampak komitmen beliau tu dipersoalkan, ya. Ini yang kadang-kadang kita ada yang pelik, tapi pada saya ini biasa je lah. Manusia ni boleh berubah dengan hambatan-hambatan ataupun godaan-godaan tertentu, kan. Jadi kita pun tidak tahu apa sebenarnya yang pada dahulunya beliau begitu tegas, ya, begitu kuat dengan pendirian ketika itu mempersoalkan kedudukan dan cara speaker yang ada waktu itu. Sedangkan beliau sekarang ni saya fikir sama saja, ya. Jadi ini antara isu yang saya fikir menyebabkan berlaku perkara yang kita sebutkan tadi, soal adanya peruntukan-peruntukan yang pelik. Sebab bila kerajaan sudah
jelas tidak ada otoriti begini, maka dia akan menyebabkan berlakunya perkara-perkara seperti tolak ansur, tolak tarik dan sebagainya. Dan ini yang saya fikir harus dimenung atau dipikirkan semua oleh pihak speaker yang sepatutnya boleh mengelakkan perkara ini. Sebab pada awalnya kita menduga apabila Datuk Seri Anwar mengemukakan beliau telah pun punya sokongan yang cukup, kita menduga waktu itu beliau dilantik dan Tan Sri Muhyiddin pun tidak ada kita dengar menyanggah ataupun mengemukakan bahawa beliau yang mempunyai sokongan yang sebaliknya ataupun yang padu. Jadi sepatutnya waktu itu diselesaikan. Tetapi tak mengapa, sudah kita melepasi tahap itu dan sekarang di parlimen sepatutnya speaker ataupun yang dipertua membenarkan usul ni tak percaya itu. Tetapi daripada apa yang dibayangkan oleh Ketua Pembangkang hari ini, nampaknya bahawa ada kemungkinan belanjawan ini ditolak, dan kalau ditolak maka tidak ada cara lain ataupun tidak ada pilihan lain bahawa kerajaan yang ada itu wajib meletakkan jawatan. Ya. Sebab daripada segi amalan dan teori perlembagaan itu sendiri, legitimasi ataupun asas kepada keberadaan kerajaan dalam sebagai kerajaan itu ialah sokongan dalam Dewan Rakyat atau di Parlimen. Ya. Jadi apabila kerajaan ini gagal ataupun takbir ini gagal untuk melepaskan ataupun untuk meluluskan belanjawan dia, atau dalam keadaan yang lain, isu-isu penting yang lain yang gagal mendapat sokongan, maka ia wajib letakkan jawatan. Jadi apakah kita nak menunggu sampai ke situ? Tetapi nampaknya daripada apa yang kita lihat pada hari ini, dan yang menariknya tidak ada daripada kalangan penyokong kerajaan yang mencelah sewaktu Pak Dickson membentangkan hujah-hujah beliau membahaskan belanjawan tadi. Boleh katakan semua yang kecuali Pontian, yang lain semua datang daripada backbenches di sebelah pembangkang. Jadi ini satu yang menarik. Apakah ini membayangkan bahawa ini kali pertama dalam sejarah negara kita belanjawan of the sitting government gagal untuk diluluskan, dan ini satu petanda yang baik dan petanda yang satu kemungkinan yang boleh berlaku. Dan dengan adanya isu-isu seperti jasa tadi itu, saya fikir ini memang sesuai ataupun perlu, tidak menyebut, tanpa menyebut ataupun belum lagi mengambil kira hal-hal bagaimana soal adakah kerajaan mampu untuk melaksanakan atau untuk mengadakan dana seperti yang disebut dalam belanjawan itu. Sebab walaupun cara beliau menghujah itu agak lucu, tapi saya fikir sebagai seorang yang pernah menjadi Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar berjaya mengemukakan hujah dan pandangan beliau dengan baik dan berkesan, dibantu dengan rakan-rakan beliau yang membangkitkan beberapa isu lain. Dan antara perkara penting yang saya fikir kita boleh sebutkan sebenarnya, beliau meminta dan mengharapkan Menteri Kewangan menjawab dan menangani isu-isu yang dibangkitkan sebagai ataupun di atas kapasiti sebagai seorang Menteri Kewangan, bukan sebagai pengurus bank. Oleh kerana kebetulan Menteri Kewangan adalah seorang senator yang dilantik, dibawa masuk daripada luar oleh pentadbiran ini sebagai Menteri Kewangan, dan beliau seharusnya menguruskan kewangan ini dari kacamata seorang menteri. Cuma memang sukar untuk menafikan bahawa seperti yang disebut oleh Datuk Seri Anwar tadi, bahawa Menteri Kewangan yang ada bukan seorang ahli politik. Ini yang jadi masalah beliau untuk menangani desakan dan permintaan orang politik. Jadi kita tak terkejut dengan peruntukan yang sedemikian besar untuk jasa dan juga one off untuk penggerak masyarakat tadi, yang saya fikir rasa menjadi satu yang menghairankan bagi kebanyakan orang. Ya. Jadi kita telah pun bincangkan soal cara speaker kurang otoritinya, kemudian kesan kepada penolakan usul undi tak percaya tadi,
Kemudian apa yang dibangkitkan oleh Ketua Pembangkang, terutamanya isu berkenaan jasa dan juga KPKT tadi yang sepatutnya tidak timbul dan seharusnya didominasi oleh perkara-perkara ataupun langkah-langkah yang berkaitan secara langsung dengan COVID-19 dan langkah-langkah lain yang ada kesan kepada ekonomi, terutamanya yang terkesan oleh kerana pandemik itu. Juga soal isu darurat yang cuba ditegakkan oleh Presiden Senat, dan saya sebutkan tadi soal apa yang kita dapat pelajari daripada pilihan dari Presiden di Amerika Syarikat, dan saya nak singgung juga soal kelulusan kenaikan gaji pokok untuk Menteri Besar, Esko dan Adun di Kelantan hari ini dilaporkan, ya. Dan Dewan Negeri Perak juga akan bersidang pada 4 Disember ini, ya. Jadi itu antara beberapa perkembangan yang dapat kita kongsikan. Jadi sekarang dah ada lah respon dan juga beberapa perkongsian ataupun soalan yang datang daripada rakan-rakan di luar sana. Soalan daripada Ridwan bin Talib. Pandangan doktor, satu aspek yang tidak disentuh atau diulas setakat ini berkenaan belanjawan merupakan belanjawan defisit. Belanjawan defisit telah berlaku di Malaysia sejak 1998 lagi. Bermakna kerajaan persekutuan telah berbelanja melebihi pendapatan selama 22 tahun berturut-turut. Keadaan ini telah memaksa kerajaan untuk terus meminjam dan berhutang. Lepas 22 tahun belanjawan, defisit ini masih berlaku. Seolah fenomena ini menunjukkan kerajaan persekutuan seakan-akan tiada perancangan untuk melupuskan hutang dan mengurangkan defisit tersebut. Ya, ini satu perkara yang saya fikir selalu soalan yang berlegar di kalangan ahli ekonomi dan juga pengurusan kewangan, dan saya fikir ini satu perkara yang melibatkan soal pengurusan ekonomi kita dan juga masalah-masalah yang kadang-kadang diwarisi daripada pentadbiran yang lepas. Jadi isu itu saya fikir bukan satu isu yang mudah, dan oleh kerana kerajaan sifatnya dia terpaksa mewarisi ataupun meneruskan apa yang telah pun dibuat oleh pentadbiran yang lepas walaupun mungkin parti yang lain. Jadi tidak mudah sebenarnya kita untuk daripada untuk reverse kan belanjawan defisit yang sebutkan tadi itu. Jadi saya fikir ini memang mengambil masa yang lama, dan dalam keadaan seperti sekarang ini saya fikir memang kita memerlukan apa yang dikatakan sebagai miracle yang luar biasa untuk turn the things around lah. Jadi memang memang satu benda yang barangkali yang jelas memang kita tidak begitu gemar ataupun tidak begitu baik, tetapi dalam suasana ataupun senario sekarang, apa pilihan yang ada pada kita? Jadi saya rasa kita lebih tumpu kepada soal yang disebut oleh Ketua Pembangkang, soal yang ataupun unjuran-unjuran yang lebih realistik, ya. Kita tidak meminta ataupun minta mendesak perkara yang terlalu sukar ataupun hampir mustahil untuk dilakukan, tetapi unjuran-unjuran itu harus munasabah, sebab jika tidak ini akan memberikan suatu janji yang kosong kepada rakyat. Jadi seolah-olah rakyat di luar sana meletakkan harapan yang begitu tinggi, sedangkan nanti kita tahu benda itu tak dapat dicapai. Jadi hal-hal seperti pengeluaran duit KWSP pun turut dibincangkan juga tadi, turut disinggung juga. Jadi ini satu perkara yang saya fikir boleh dibuat yang mungkin lebih mudah ataupun lebih realistik daripada soal isu belanjawan defisit yang disebutkan. Tapi isu yang itu satu poin yang baik lah. Dan ini satu perkara yang barangkali harus kita fikirkan bersama, kerana sudah lebih 2 dekad kan perkara itu berlaku dan masih lagi kita belum dapat keluar daripada hambatan itu. Pandangan doktor mengenai prestasi Menteri Keuangan yang sekarang. Saya fikir lebih adil lah kalau saya katakan bahawa beliau bukan seorang yang
Ataupun yang pertamanya, kerajaan yang ada sekarang bukan kerajaan yang ada mandat yang jelas. Jadi dengan kata lain, langkah-langkah yang diambil adalah bersifat barangkali tidak dirancang dengan baik, sebab dia tidak ada pengarahan yang jelas. Sebab kalau kita perhatikan pun di kalangan kerajaan tidak ada satu kata sepakat. Jadi kita lihat sewaktu umpamanya hanya 80 orang ahli parlimen dibenarkan masuk, di kalangan yang kita katakan backbenchers PN sendiri pun bangun. Jadi di situ satu perkara yang saya fikir meletakkan Menteri Keuangan sebagai dalam keadaan yang sukar, yang tidak mudah untuk mengendalikan. Dan seperti yang saya fikir disebut oleh Tok Bangkang tadi, beliau terpaksa mendengar dan terpaksa ataupun berhadapan dengan desakan yang pelbagai daripada orang politik dalam kerajaan, dan beliau sebagai orang yang bukan orang politik, jadi mungkin sukar. Jadi beliau lebih melihat kepada ataupun persepsi atau perspektif beliau sebagai seorang pengurus bank yang saya rasa tidak begitu sesuai lah sebagai seorang Menteri Keuangan, ya, sebab dia tidak dapat mengimbangi di antara realiti keuangan yang ada dengan, sebagai contoh, kepentingan rakyat. Sebab rasanya kerajaan yang ada pun tidak ada satu dasar yang jelas, ya. Maknanya kalau kita lihat sekarang ini dalam langkah-langkah penanganan COVID pun nampak kadang-kadang sama ada keterlaluan ataupun tidak masuk akal, ataupun masih lagi subjek pada kritisisme, ya. Kita tidak mengkritik Ketua Pengarah Kesihatan. Ini jangan disalahartikan. Beliau hanya seorang pejabat awam. Dia bukan seorang yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab ialah Menteri Kesihatan secara khusus, dan juga kerajaan secara umum, pentadbiran kerajaan secara umum di bawah Perdana Menteri yang ada sekarang. Jadi berbalik kepada soal tadi itu, memang tidak mudahlah bagi seorang Menteri Keuangan untuk sebenarnya mengawal ataupun menjadi pengurus keuangan dalam arti kata yang sebenarnya. Ulasan YB berkenaan penutupan sekolah yang kelihatan seperti terburu-buru berikutan PKPB. Ya, ini memang satu perkara yang telah diperdebatkan, dan sebab itu saya tadi ada nampak ada satu macam survey ataupun soal selidik yang saya tak pasti dari mana, tetapi nampak bahawa pihak berkuasa ini menyadari bahawa keputusan itu mungkin keputusan yang tidak diteliti dengan sewajarnya, dan di sana sini memang wujud kritikan, ya. Saya tidak menafikan bahawa dalam ruang yang bebas, dalam sistem yang demokratik, memang sukar untuk mencapai kata sepakat atau konsensus. Tetapi sekurang-kurangnya saya fikir kalau langkah-langkah itu langkah yang menasabah, saya rasa kritikan itu taklah terlalu sangat. Jadi sekarang ini penutupan sekolah dan sebagainya seperti yang dibangkitkan dalam sidang tadi di Pahang, silap saya bukan, itu menimbulkan kesulitan ataupun kepayahan di kalangan ibu bapa. Yang kita nampak sekolah ditutup, anak-anak ni tak ada tempat nak pergi, ibu bapa terpaksa bekerja atau perlu bekerja, jadi masalah yang lain timbul, ya. Dan memang kalau kita tengok di kawasan-kawasan ataupun di bandar-bandar besar pun sebenarnya meletakkan ataupun menghantar anak-anak ke pusat jagaan di antara waktu sekolah itu pun satu perkara yang mahal, ya, dan bukan perkara yang main-main. Jadi keputusan menutup sekolah tanpa melihat kepada keperluan dan keadaan setempat, saya fikir boleh menimbulkan masalah. Dan ini sebenarnya yang dipersoalkan bukan soal kita nak mempersoalkan ataupun engkar kepada keputusan pihak berkuasa dalam soal COVID-19 ini. Soalan dari Alia Johnny, bagi mendapatkan sokongan belanjawan ini, adakah boleh kerajaan menerima cadangan dari Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pembangkang lain dan amen belanjawan itu? Mengapa tidak? Oleh kerana sebelum ini pun kita dah banyak kali mendengar bahawa seolah-olah ada sekarang ni kerajaan perpaduan. Jadi untuk mengelakkan kerajaan ataupun pentadbiran ini jam, ya,
oleh kerana belanjawan ni tak lepas, maka kerajaan dan pembangkang perlu duduk dan mencari titik temu di mana supaya benda itu dapat dilepaskan. Tetapi seperti yang kita tekankan tadi juga, kerajaan harus berjiwa besar dalam soal ini. Jadi kalau mereka mengharapkan pembangkang mengenepikan politik, mereka harus pertama sekali menunjukkan bahawa mereka serius dalam soal ini. Tapi yang kita nampak ini tidak berlaku, ya kan? Jadi dengan cara yang pertama dengan membataskan bilangan ahli parlimen yang boleh masuk, dengan perkara yang kita sebutkan tadi soal jasa dan sebagainya tadi, itu menunjukkan bahawa di sana tidak ada kesungguhan ataupun keseriusan pihak kerajaan untuk mengikuti ataupun akur dengan titah istana. Jadi ini satu perkara yang saya fikir menjadi satu persoalan besar dan menyebabkan kejujuran pentadbiran Muhyiddin Yassin ini diragui. Jadi sudahlah kekuatan ataupun sokongan majoriti dipersoalkan. Jadi saya fikir kalau mereka tidak hati-hati atau mereka tidak berbuat sebagaimana sepatutnya, kita tolak saja dan ada kerjaan baru lah. Kalau dah ditolak ataupun tak dilepaskan, dia kena letak jawatan dan kerajaan baru wajib dilantik. Itu satu benda yang tak boleh lari, ya. Artinya tak boleh tangguh lagi lah. Kalau umpamanya kerajaan yang ada sekarang ni kolaps ataupun tumbang oleh sebabkan belanjawan tak diterima, kerajaan baru mesti dilantik di situ juga, ya. Sebab sepatutnya benda ini diselesaikan awal sebelum ini, ya. Artinya sebelum urusan kerajaan itu dibincangkan, dibahaskan di parlimen, sepatutnya ditentukan apakah kerajaan yang ada ini kerajaan yang sah ataupun mempunyai sokongan yang mencukupi, dan ini tak dilakukan, maka sampai pun masalah sekarang lah. Jadi ini masalahnya kalau kita tak mengikut SOP yang sepatutnya. Soalan daripada Abun Sui Anyit, soalan yang lari sikit daripada tajuk kita. Lari, ya. Sikit, ya. Boleh Doktor ulas dengan adanya kerajaan yang tidak ada mandat rakyat menyebabkan pelabur-pelabur di luar tidak berminat untuk melabur di Malaysia? Ya, betul. Itu satu yang logikal saya fikir. Dan antara isu yang dibangkitkan oleh Paul Dickson tadi ialah soal pelaksanaan PKPB yang saya fikir selektif dan keterlaluan, sehingga kan orang nak melabur pun susah. Tidak difikirkan cara bagaimana benda itu boleh direlakskan, ya, supaya orang luar boleh datang dan walaupun barangkali slow ataupun tidak laju, tetapi boleh berjalan. Jadi saya memang setujulah kalau ini berterusan, dan memang imej yang sebegini memang satu perkara yang saya fikir memang menjadi, orang kata, satu perkara yang tak sedap pada semua orang lah, kan. Jadi sekejap nak bawa pembangkang masuk, sekejap kata jangan bawa dan sebagainya. Ini satu perkara yang orang kata tak menentu. Jadi siapa yang nak datang? Kan? Memang betul lah. Kalau ini terus berlaku, susahlah kita. Kalau kerajaan ada pun boleh tentu, kan. Apatah lagi kalau begini. Sedangkan di sekeliling kita, tempat lain, ada negara lain, ada yang lebih baik, banyak yang lebih baik, dan yang mungkin pada mereka lah yang bersiko rendah. Jadi mengapa mereka mesti datang ke sini? Jadi nampaknya terima kasihlah sekalian. Sekurang-kurangnya kita dapat malam ini melihat dan juga menganalisis perkara yang berlaku. Mudah-mudahan dengan adanya PKPB ini kita dapat menyusun semula rutin kita, dan kita harapkan dengan disiplin di kalangan rakyat, maka pandemik dapat dikurangkan, dan kita harapkan dalam tempoh yang ada ni kita akan masuk ke tahun baru, tahun akan datang dengan suasana yang lebih baik, dan kita harapkan perdebatan belanjawan di parlimen berjalan dengan baik, dan kita harapkan supaya kita dapat jalan keluar yang baik untuk seluruh rakyat. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam.